Selamat petang, Master and friends. Nama saya Che Hao Xuan. I come from UTHM, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. Here is our group member. Now they will introduce themselves. Hai, nama saya Chi Shimin, berasal daripada Sungai Petani Negeri Kedah dan saya student UTHM, Fakulti FPTP BPB. Next, pass bagi ahli kumpulan seterusnya. I'm Chua Wei Bin. I'm from FPTP. I live in Johor. Next. Saya Najihah binti Mizun. Saya daripada Selangor, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Next. Okay, saya Nashada Aida Jeffrey, DB 2055. Saya dari Fakulti Vocational dan Teknologi. Saya dari Kuala Kangsar Perak. Okay. Ini. Our lecturer is Sir Sasihadan. LDK 7 akan memperkenalkan pengenalan pemain terbaik. Supreme, Sukan Asia, Sukan Asia dan Olimpik. Now I will pass mic to Alia. Okay, hai, saya Alia. Okay, hari ini saya akan bentangkan skip taekwondo. Okay, kita bentangkan dari segi pengenalan dia. Okay, pengenalan dia adalah Kementerian Kependidikan Malaysia iaitu KPM dengan kerjasama Majlis-Majlis Sukan IPT iaitu Maksum, MSP, Makskom dan mahasiswa. Okey, mengambil insentif menganjurkan SUKIP iaitu SUKIP ni Sukan Institusi Pendidikan Tinggi bermula pada tahun 2012. Okey, the next is penganjuran kejohanan ini diadakan secara 2 tahunan dan diselang-selingkan dengan penganjuran Karnival Sukan Institusi Pendidikan Malaysia iaitu SIPMA. Okey, akhir sekali bagi penganjuran edisi ketiga iaitu kontijen jemputan untuk kejohanan ini ditambah dengan jemputan antarabangsa melibatkan negara-negara dalam Asia Tenggara. Okey, dia juga mempertandingkan beberapa acara sukan untuk atlet upaya iaitu OKU. Okey, next saya teruskan pada Nadihah. Okey, seterusnya pada SUKIP 2018, pingat emas acara pose berpasukan lelaki dimiliki oleh pasukan daripada Help University. Mereka ni berjaya menyingkirkan juara 3 tahun berturut-turut iaitu pasukan daripada Universiti Malaysia Sabah USM di Bangi pada ketika itu. Next. Okey, seterusnya ini adalah Nurul Farah Alisa Roslan. Dia telah memenangi pingat emas pada SUKIP 2018 dalam acara Fiogi Lightweight kategori wanita dengan keputusan 64. Beliau adalah pelajar UITM dan pihak lawannya pada ketika itu adalah daripada College University Sunway. Seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Okey, kedua iaitu SEA Games. Okey, apa itu SEA Games? SEA Games ni dia dikenali sebagai Southeast Asia Games iaitu SEAG. Okey, yang pertama ia merupakan sebuah tamasya sukan 2 tahunan. Yang kedua, yang membabitkan 11 negara Asia Tenggara dan akhir sekali sukan ini diasaskan oleh Persatuan Sukan Asia Tenggara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa iaitu IOC dan Majlis Olimpik Asia. Okey, bawah ni adik-adik kawan-kawan boleh tengok ni logo-logo sukan SEA iaitu saya sediakan dari Singapura 2015 iaitu 28 SEA Games. Yang kedua Kuala Lumpur 2017 iaitu sukan SEA yang ke-29 dan seterusnya Vietnam 2021 iaitu tahun ni. Sukan SEA ke-30. Okey, next saya serahkan pada kawan saya. Pemain paling hebat dalam Sukan Asia Tenggara 2019 is Rodolfo Reyes Jr.
Dia acaranya adalah perseorangan lelaki. Next. Ini adalah video bagi pertandingan dia. Okey. Dengar ke kawan-kawan? Clear ke? Wondering why the crowd is starting to go crazy. Because the hometown hero, Rodolfo Reyes Jr. is up next. Okey, Rodo Junior ni dia main kat tempat dia iaitu Filipina. How could you not be buoyed by that spirit? The fans that have come over here to the Ninoy Aquino Stadium to cheer that gentleman on. Fans are reacting to just about every one of his movements. And they're now on their feet. .333. Well, that just proved to be a gold medal for the Philippines. Rodolfo Reyes does. In first place is Myanmar's Sun Shin with 7.849. Second is the identical 7.849 of Malaysia's Anak. The fans loving it here. Can that performance propel him to the top and possibly the gold medal? The score of 8.349 will propel him to first place. Thailand with an 8.199. He will pick up the silver, and the gold will go to the Philippines. Total score
First bronze, Malaysia. Second bronze, Myanmar. Silver, Thailand. Gold, Philippines. So we're going to give 2 bronze medals. 1 to Myanmar and 1 to Malaysia. There is the jubilant Rodolfo Reyes Jr. with his score of 8.349. He will take the gold medal in the recognized Bumse individual for men. There's your final tally. The Philippines bagging another gold medal as they look forward to getting overall championships, the 30th Southeast Asian Games. Seterusnya, Rodolfo Reyes Jr. merupakan orang Filipina yang mendapat pingat emas dalam Sukan Asia Tenggara 2019 dalam acara Tokyo perseorangan lelaki. Prestasi bagi Rodolfo Reyes Jr. adalah sangat baik. Beliau telah dapat markah sebanyak 8.349 dan telah mendapat emas bagi acara tersebut. Kalau membanding markah Rodolfo Reyes Jr. dengan yang lain, beliau telah melebihi peserta yang mendapat pingat perak sebanyak 0.15 markah dan sebanyak 0.5 markah berbanding dengan peserta yang mendapat pingat gangsa. Rodolfo Reyes Jr. juga mendapat pingat gangsa dalam Sukan Asia Tenggara pada tahun 2015 dengan acara perseorangan lelaki dan pingat emas dalam Sukan Asia Tenggara pada tahun 2017 dengan acara berpasukan lelaki. Next will be another presenters. okey. Sini saya ada sediakan soalan. Saya bentangkan kepada adik-adik dulu, tuan-tuan perempuan yang ada. Okey, yang pertama, siapakah pemain taekwondo Malaysia yang pertama memegang medal bronze pada tahun 2018 Asia Games Jakarta? Ada tak adik-adik tuan-tuan perempuan tahu? Saya bagi 2 minit je kalau tak ada. Ada ke student UTHM ke, ada yang tahu ke? Masih Saya nak jawab boleh? ingat ke? Masih ingat ke? Ada ke? Soalan nombor 1 tu, apa jawapan dia? Ada ke? Saya nak jawab boleh? Siapa tu? Saya Muhammad Idlan. Okay, apa jawapan dia? Jawapannya adalah nama dia Sarah Chompit Jin kalau tak silap. Okay, kejap saya try tekan ni. Kita tak? Okay. Dia pemenang acara POMSI Wanita Individu tempat ketiga. Ini orangnya. Okay. Kenal tak? Oh. Ada adik-adik kenal ke? Kalau tak kenal tak apa. Nanti kita Google. Situ. Zaman sekarang Google. Okay. Soalan yang kedua. Siapakah pemain taekwondo veteran Malaysia? Ada tak? Adik-adik tahu ke? Siapa tu? Tak apa, jawab je. Bagi tahu nama. Kita kata master veteran tu. Master. Dia saya tak nama. Master. Master main. Ada tak kawan tahu? Madam Masuki. Ya ke? Sarah Chompit Jin. Sarah Chompit Jin. Ya ke? Sekejap saya try. Rasanya lah. Betul lah. Idlan, veteran Idlan. Okey, betul-betul. Iaitu dia menominasikan pingat emas peringkat kebangsaan dan Asia. Ini orangnya. Okey. Right.
Seterusnya saya perkenalkan Sukan Asia. Okey, Sukan Asia juga dipanggil sebagai ASIAD, ASIAD. Okey, yang kedua ia diadakan setiap tahun dalam kalangan atlet dari seluruh benua Asia. Okey, seterusnya ia dikawal oleh Majlis Olimpik Asia iaitu OCA di bawah pengawasan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa iaitu IOC. Okey, akhir sekali atlet juga perlu didaftarkan oleh Jawatan Kuasa Olimpik Kebangsaan iaitu NOC mengikut kewarganegaraan atau kerakyatan. Okey, next saya serah pada kawan saya. Outlet taekwondo lelaki terbaik dalam Sukan Asia iaitu Lee Tai-hun. Ini adalah nama dia. Lee Tai-hun lahir di negara Korea Selatan pada 5 Februari 1992. Dia adalah seorang Korea Selatan taekwondo outlet. Lee membangkitkan seni mempertahankan diri di akademi taekwondo ayahnya dari usia 5 tahun. Dia memenangi pingat emas di Sukan Asia 2010 dan mengulangi kejayaannya di Sukan Asia pada tahun 2014 dalam Incheon dan tahun 2018 dia juga dapat pingat emas dalam jangkatan Palembang. Di samping itu, dia telah menangi banyak pingat emas dalam kejohanan taekwondo dunia, Great Prix taekwondo dunia dan kejohanan taekwondo Asia. Now we'll play the video for you guys. See Lee Tai-hun how to fighting using taekwondo.
Sekarang saya akan memperkenalkan outlet taekwondo wanita terbaik dalam sukan Asia yaitu Lee Taiping. Lee Taiping lahir di Korea Selatan pada 7 Desember 1996. Dia adalah seorang pengamat taekwondo wanita Korea Selatan. Dia terutama bertanding untuk Korea Selatan dalam kategori kelas menengah di pertandingan antarabangsa. Lee Taiping mewakili Korea Selatan di Sukan Asia dalam tahun 2014 dan 2018 dan telah memenangi pingat emas. Dia merah pingat emas di acara 62 kg wanita semasa Sukan Asia 2014. 4 tahun kemudian, dia merah satu lagi pingat emas di acara 67 kg wanita mengalahkan Kazakhstani Cancer di semasa Sukan Asia 2018. Dia juga menunjukkan prestasi yang baik di dunia kejohanan, Great Prix kejohanan Asia. Now we'll play the video for you girls. See Lee Taiping how to fighting using Taekwondo. I'm marble in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite. Reflecting in your light, human bright. You know I'm going stronger when you're touching me. I got what I can handle, but I know I need one look in the surrender. You're what I need. Peace in your eyes, in your eyes. The shadows on the ground, no longer feel me down. Nothing can do me harm, do me harm. You know I'm going stronger when you're touching me. I power can't handle, but I know it's me. That looks in the surrender, no one else free. Someday we'll do forever, you'll be facing me. Okey, ni kita explain kepada sukan Olimpik pula. Okey, apa itu sukan Olimpik? Iaitu termasal sukan Olimpik merupakan temasya sukan yang teragung dan paling berprestij di dunia. Sukan ini bermula dari Yunani Purba
dihisupkan semula oleh seorang bangsawan Perancis bernama Pierre de Coubertin pada akhir abad ke-19. Okay. Next. Okay, di sini saya akan bentangkan atlet taekwondo terbaik di Olimpik. Atlet taekwondo lelaki terbaik di Olimpik ialah Hadi Said Bonnekohal. Dia dilahir di negara Iraq pada 10 Jun tahun 1976. Hadi Said adalah seorang ahli parlimen Iraq dan dia juga seorang bekas atlet taekwondo pasukan nasional Iraq. Hadi Said telah memenangi 9 kejuaraan bertaraf dunia termasuk 2 juara Olimpik pada tahun 2004 dan tahun 2008. Selain itu, pada awal tahun 2000, Hadi Said telah memenangi pinggan gangsa dalam Sukan Olimpik musim panas di Sydney. Bukan itu sahaja, Hadi Said juga adalah salah satu daripada 3 pemegang anugerah tertinggi dalam Sukan Olimpik. Next. Dan ini adalah video Hadi Said memenangi pinggan emas bagi peringkat akhir pertandingan taekwondo lelaki kelas 80 kg di Olimpik Beijing tahun 2008. Okey, dan seterusnya, atlet taekwondo wanita terbaik di Olimpik ialah Hwang Hyun-sun. Dia dilahir di negara Korea Selatan pada 21 Mei tahun 1986. Dia seorang atlet taekwondo pasukan nasional Korea Selatan. Hyun-sun adalah juara Sukan Olimpik pada tahun 2008 dan 2012. Pada tahun 2012, dia memenangi pinggang emas kategori 67 kg di Olimpik London dan mengalahkan juara Eropah Turki, Nur Tata di final. Dia menjadi atlet wanita Korea pertama yang mempertahankan gelaran pelibari dia di Sukan Olimpik dan memenangi pinggang Olimpik dalam acara khas untuk 3 Sukan Olimpik berturut-turut. Dan semasa dia usia 26 tahun, beliau telah menjadi atlet termuda di Korea Selatan yang mencapai rekod ini. Beliau juga wanita pertama yang memenangi 3 pinggang taekwondo Olimpik. Dia memenangi 2 pinggang emas dan 1 pinggang gangsa. Next. Dan ini adalah video Hwang Hyun-sun memenangi pinggang emas pada peringkat akhir pertandingan taekwondo wanita kelas 67 kg di Olimpik London 2012.
19-year-old turn. Sampai sini saya akan pass mic kepada ahli kumpulan saya, Najiha. Okey, seterusnya ada sedikit perkongsian tentang atlet UTHM. Next. Ini adalah Muhammad Haziq bin Mazlan, pelajar UTHM yang pernah menangi pingat perak pada Sukma ke-18 dalam acara bantam weight over 58 kg lelaki. Dan ini adalah gambar-gambar pelajar Koko Taekwondo UTHM sebelum-sebelum ni. Itu saja daripada kumpulan kami. Okey, setiausaha tambah sedikit gambar-gambar yang tadi yang telah setiausaha berkongsi. Okey, keramaikan ni, right, 99% adalah pelajar daripada khusus taekwondo UTHM Koko Paraja Ramaikan yang ada yang pengalaman taekwondo, ada yang tidak ada pengalaman taekwondo. Apabila mereka dah belajar taekwondo dan ambil kursus dan mereka berlatih dekat Dewan Serbaguna di UTHM, right, mereka telah ambil bahagian dan berjaya. Yang gambar yang ini tunjuk lagi Daniel berbasar daripada Melaka. Beliau juga dapat pingat yang dalam suki, perak, lepas tu masum ada pingat emas dan juga di Sukma beliau telah berjaya dapat pingat emas dan diploma dia ambil dekat UTHM. Dari ini dia ada dekat UPM. Okay, right. Ramai lagi pelajar ada yang tak ada gambar ni, seperti Imran. Imran daripada Perak. Beliau juga dapat pingat perak masumnya lepas. Dan ada yang pelajar-pelajar perempuan pun ada emas Atika. Beliau juga daripada Koko. Pernah berjaya pingat di dalam pertandingan Asia. Alright. Sir, nak tanya. Ya. Kan kat dalam gambar ni, jaket biru dengan putih tu beza dia apa? Tu lecturer ke apa yang baju putih, jaket putih tu? Dalam gambar yang mana? ni. Yang gambar mana ni? Kan sekarang ni saya tunjuk. Sir nampak ke? Clear. Okey. Ya, nampak gambar nampak. Ni semua student Sir lah yang Sir latih sampai diorang masuk. Yang ini semua pelajar atlet UTHM. Dia telah ambil bahagian pertandingan dalam masuk ataupun suki. Tapi semua yang ini adalah pengurus Khairunillah, dia juga atlet UTHM dan juga pelajar Koko. Right? Dan ini dah habis belajar Okey, yang ini pula Fidau, ini Ellen, ada ini yang Rose. Lepas tu ada yang tak berapa clear right? Dan ramai pelajar. Yang tadi yang ada parti dengan kita, cuma pelajar Koko. Yang tadi kamu nampak Narmada, cuma pelajar Koko. Ramai lagi. Ada soalan? Di sini kami ada sediakan satu lagi video, satu answer. Boleh lagi answer kan? Boleh, yes. Okey. Ini kat Filipina yang kat Filipina punya Olimpik. Sukan C. Ada juga atlet Malaysia
ATT Malaysia ada juga masuk pertandingan World Taekwondo Championship dalam Tejo juga pernah dapat pingat emas baru-baru ni. Okey, dalam Malaysia ni kita memang kalau di mata dunia kita terbaik juga dalam pertandingan apa yang kamu nampak kat sini pertandingan Tejo. Right? Keramaikan student yang kamu tengok ni semuanya keramaikan student lain daripada student universiti. Kamu tengok saya terangkan sedikit Okey, dalam acara Tejo ni kita ada 5 pingat emas. Kita ada 5 pingat Okey, persorangan lelaki dan perempuan. Okey, persorangan lelaki dan perempuan. Kemudian kita ada pair, itu mix lelaki dan perempuan. Kemudian kita ada lelaki dan perempuan kumpulan. Itu maksimum 3 orang saja. Apa yang kamu tengok ni kumpulan. Okey, dalam acara taekwondo ni di peringkat kebangsaan ataupun di daerah ataupun di SEA Sukma kita dah ada 5 pingat. Kalau kirurgi itu sparring Sparring kalau Olimpik kita ada 4 pingat emas lelaki dan 4 pingat emas untuk perempuan. Kalau youth Olimpik itu bawah 14 tahun kita ada 5 pingat emas untuk sparring, 5 pingat emas untuk perempuan. Sir, nak tanya boleh? Boleh. Okey, contoh kan sekarang ni grup ini ada 3 orang. Okey, contoh dalam satu pertandingan ni salah seorang tu terbuat salah. Sama ada batal terus ke ataupun kena repeat balik dia punya permainan ni. Okey, permainan bila saya sebagai seorang pengadil untuk Tejo, di mana bila 3 orang ni bila mereka masuk pertandingan kita tak boleh nampak siapa yang buat terbaik, siapa yang kurang baiklah, bukan dikata tak boleh buat. Okey. Tapi markah ni biasanya kita ambil siapa yang kurang baik. Jadi kita di dalam Tejo tu saya kata kita akan potong markah. Kita dah bagi 10 markah, kita akan tolak 10 markah. Kita tak tambah markah. 10 tu tertinggi. Jadi kita tolak. Okey, dia tidak ada gagal, tidak. Dia kalah lah, dia terus kalah. Contohnya 3 peserta ni tengah buat, tiba-tiba satu peserta katakan terjatuh. Okey, mungkin licin ke apa kan terjatuh. Tapi mereka tak ada markah lah. Okey, baik sir, clear. Thank you sir. Ya. Yeah. Sebab tu dalam latihan di sini amat penting kalau kita nak masuk kejohanan, kita memang perlu ada mattress. Kalau tidak ada mattress, kalau kita berlatih di rantai dengan mattress sangat berbeza Okey, memang sangat berbeza. Kalau awal selalu berlatih di atas rantai saja, kemudian kamu nak letakkan mattress, kemungkinan kamu terdapat full set. Okey, flexibility itu memang terdapat berbeza untuk full set. Seperti kita berlatih di padang dan kemudian kamu datang berlatih di atas rantai, semuanya banyak berbeza untuk full set. Sebab tu kita perlu ada tempat untuk berlatih. Kalau kita nak masuk kejohanan, okey, kita mesti kena ada mattress. Tapi janganlah kalau tak ada mattress tak boleh berlatih, tidak. Kita berlatih seperti biasa dan bila kita nak join, okey, kita nak pergi kejohanan, okey, yang lebih ke peringkat kan. Okey, kita pergi ke mattress. Contohnya dalam equation memang mattress tu dah bersedia ada di dewasa berguna tu memang dah bersedia ada. Okey, contohnya kalau sebab kita sekarang buat
online kan, pelajaran ni kita tengah buat online kan, Google Meet. Kalau katakan kamu dah masuk UTHM, kalau biasa kita kukuh ni kita mengajar dekat Dewan Serbaguna ataupun Dewan Masyarakat, memang dah siap dengan Matrix. Okey, ni yang terakhir sir, videonya. Ya. Yeah. Sir, nak tanya, macam taekwondo dance kan, kalau saya tengok dekat macam luar-luar negara dia ada tournament. Tapi kat Malaysia tak ada. Olimpik ada ke sir? Okey. Setiap negeri, okey, di Malaysia tu memang ada tournament. Kalau sekarang kita tengah COVID, SOP kan. Tapi sekarang lah 2 tahun ni dah tak ada tournament. Kalau tidak, kelab taekwondo Shine saja, setiap tahun, bulan 5, 1 hari bulan Mei tu, dengan pelajar Koko, sem pertama, sem kedua ni, kita dah buat dekat Labis pertandingan. Okay, yang sem 1 tu kita buat dekat UTHM. Jadi setahun bekerjasama dengan kelab taekwondo Shine dengan UTHM ni, kita dah buat 2 kejohanan. Begitu juga ramai kelab di Malaysia. Dan setiap kelab ini memang ada anjurkan kejohanan. Okey, ada yang kelab ni menganjurkan kejohanan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okay, contohnya kelab taekwondo Speed Power Taekwondo Malaysia, itu kelab saya lah, kelab yang atas saya, Grandmaster Bala, right? Okey, dia ada menganjurkan satu pertandingan International Taekwondo dalam online yang baru-baru ni tu bulan 6 Juni lah, tetapi ditangguhkan sebab lockdown. Okay. Ada juga kawan saya seorang lagi di negeri Johor ni ada menganjurkan pertandingan sama bulan 6 ni, pertandingan International Taekwondo online juga ditangguhkan kepada bulan September. Tapi kejohanan tu memang ada. Kalau ikut kalender ni, setiap minggu atau setiap bulan sepanjang tahun memang ada. Okey, kalau di Malaysia memang kita ada peringkat. Itulah kita peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okey, kita ada SUKMA. Okey, contohnya kita memang ada sukan SUKMA. Lepas tu kita dah ada sukan national, itu dianjur oleh Taekwondo Malaysia. Okey, lepas tu memang kita ada SEA Games. Memang kita ada atlet-atlet SEA Games. Atlet-atlet untuk SEA Games, nak pergi ke Olimpik tahap tu semua ada. Okey, memanglah kita punya peserta atlet pernah sampai ke Olimpik. Contohnya pelajar UPM, Lim Teo. Okay, seorang pelajar yang di UPM ni memang dah pergi ke dalam Olimpik suku Hayir lah. Okay, kalau kamu cari Lim Teo, kamu akan kenal siapa tu Lim Teo. Okay, ada juga pelajar veteran okay, Wasugi, Madam Wasugi. Okay, umur kan dah sampai hampir 60 tahun. Okay, peserta pertama di Malaysia mengambil di gelanggang Olimpik tingkat gangsa. Right? Dan juga ada seorang lagi tu, Farah, yang tadi yang kamu berkongsi tu memang ada dah pergi ke tahap Olimpik. Okey, bukan atlet Malaysia ni tak boleh pergi ke Olimpik. Memang boleh, tetapi kita kena kutip markah, kutip mata. Okey, kita kena kutip matanya dari antarabangsa lah, dan baru kita boleh masuk ke kejohanan Olimpik. Lepas tu kalau boleh, yang adik-adik seperti yang ada sekarang ni ataupun ibu bapa ni menggalakkan anak-anak kita okay, mengambil bahagian, tak kira lah sukan taekwondo atau apa sukan okay, menggalakkan dia bagi sokongan di mana mereka dapat kerjaan sampai antarabangsa. Dulu sukan lain, hari ini sukan dah jadi profesional Dan juga kalau kita belajar taekwondo, apa yang tambahan kita dapat adalah kita boleh jadi seorang atlet. Okey, dan kita juga boleh menjaga kesihatan kita, banyak ayat. Okey, juga
banyak ayat kita boleh jadi seorang jurulatih profesional. Kita belajar taekwondo bukan saja kita jadi atlet. Okay, dia ada tahap Dia sampai tahap seperti master ni boleh jadi seorang jurulatih. Saya mula taekwondo pada tahun 1988. Masa tu saya tingkatan 2. Okay, 1988. Sampai 88, sampai hari ni, sampai saat ini, saya masih belajar taekwondo. Sampai hari ni saya masih belajar taekwondo. Saya belum habis belajar taekwondo. Sebab ini adalah ilmu martial art, tidak boleh habis belajar. Okay. Setiap saat ni saya tambah belajar. Okay. Sebelum ni ni Nadia kena dah mula belajar taekwondo Lepas naik saja IPSM, memang kita ada buat latihan kita ada latihan setiap hari, ada hari dia waktu malam. Tapi kita buat latihan di Dewan Serbaguna. Boleh datang join belajar. Sambil tu siapa yang berminat nak wakil ITSM, pasukan ITSM, nak pergi ke pertandingan IPT, boleh. Kita akan ajar lah. Master, saya dah tahun 3 dah Master. Tahun ni COVID. Tak boleh balik UTHM. Ya betul. Tahun depan saya tak ada kat UTHM. Saya praktikal. Okay, tak apa. It's okay. Sir, nak tanya, Sir memang based on kat Johor je ke dari zaman dulu? Ya. Ulang-ulang. Kiranya tahun 1982 Sir mula taekwondo ni? 88. 88 memang kat Johor je? Ya. Memang saya 88 saya mengajar negeri Johor. Negeri Johor ni kawasan daerah Batu Pahat, daerah Segamat, daerah Keluang. Okey. Dan juga saya mengajar di kawasan negeri Pahang. Di negeri Pahang, kawasan Muazzam Shah, itu daerah Romping, dan juga Feldah Keretong, right? Feldah Selanjar, Feldah Perantauan Damai. Dan juga saya masuk kawasan negeri Sembilan, Palung, Feldah Palung. Jauhnya. Itulah kawasan-kawasan saya mengajar taekwondo lah. Okey, Tapi sekarang saya terdapat pergi menentas negeri. Dah setahun saya tak pergilah. Memang rindu anak murid lah. Sebab kita perlu terima lah kan. Okay, pandemik COVID ni. Dan kelab saya ada seramai 800 pelajar. Okay, seramai 800 pelajar dan ada juga jurulatih. Salah satu jurulatih tu daripada pelajar ITSM, pelajar Koko, Ahmad Armizi dari Kuala Terengganu, tapi hari ni dia tinggal Paraja. Daripada pelajar Koko dia dah habis degree, lepas tu dia bekerja, lepas tu dia tak nak kerja, dia buat penuh masa taekwondo dan dia juga ambil sambilan master dekat ITSM. Tapi hari ni dia dah penuh masa taekwondo. Dah berkahwin, dah ada 3 anak. Okay, daripada Kuala Terengganu pelajarnya Ahmad Armidi di Paraja sekarang. Okey, Sir, dah. Terima kasih pada kawan-kawan, tuan-tuan dan adik-adik sekalian. Terima kasih.